Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah. Allahumma inni aqaddim ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika ka'in aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Okey tuan-tuan semua, malam ni Ustaz tak mahu ambil masa panjang. Masa panjang kita Ustaz asal lebih kurang 15 minit je. Ustaz nak uraikan tentang bukan nak urai, nak kongsilah cara nak solat Lailatul Qadar ni. Dalam kitab ni dikatakan, okey, solat Lailatul Qadar adalah salah satu solat sunat yang dikerjakan pada bulan Ramadan, terutama saat datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan semua, ada ulama mengatakan kita sembahyang tiap malam. Melainkan kalau anda tahu tanda-tanda dia, ada tahu tanda-tanda. Kan kalau boleh setiap malam kita sembahyang. Saja ke sembahyang sunat mudah je. Saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar. Saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar. Nanti saya tengok betul-betul dalam kitab ni. Okey, dia ada tulis iaitu saja aku sembahyang sunat Lailatul Qadar. Dua rakaat ada. Saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar, 4 rakaat ataupun 2 rakaat boleh. Anda nak buat 4 rakaat pun boleh, nak buat 2 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat anda tidak ada tahiyat awal, ingat. Kalau 4 rakaat direct tidak ada tahiyat awal. Ingat tu. Kalau anda buat direct 4 rakaat, sama ada contohlah anda sembahyang sunat zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat, dia 4 rakaat sebelum zuhur tu anda sembahyang sunat, dia panggil qabliyah zuhur, 4 rakaat tak ada tahiyat awal. Dan anda sembahyang ba'diyah zuhur, 4 rakaat juga tak ada tahiyat. Ingat tu, kalau isyak pun sama, sebelum isyak 4 rakaat, setelah isyak 4 rakaat tidak ada tahiyat awal. Jadi pun sama, anda sembahyang sunat, saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar, saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar, 4 rakaat kerana Allah Taala, sunat kerana Allah Taala. Jadi tak ada tahiyat awal. Tapi kan anda nak sembahyang 2 boleh tak? Nak buat 2 boleh, ataupun nak 2 saja pun boleh. Tidak ada masalah. Kalau sembahyang 2 saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar, 2 rakaat kerana Allah Taala. Tak ada masalah. Ini ada sunat mutlak semua, sunat mutlak. Okey tuan semua. Okey. Dan tanda, macam mana kita nak tahu ni tanda-tanda ni? Okey, ada dalam kitab ada menceritakan tentang tanda-tanda. Adapun tanda-tanda malam Lailatul Qadar di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ni kita lepas pagi besok lah. Ni kita tak usah cerita pagi besok. Kita cerita tentang malam ni. Contoh malam ni lah misal. Angin berhembus pelan aja dah semua. Tak ada ribut, tak ada. Kalau ribut pelan tu tak ada. Bukan Lailatul Qadar semua. Macam tadi di Shah Alam tu memang ribut. Sekarang ni dah senang. Dah tenang dah. Mungkin malam ni. Ustaz tak akad, tapi mungkin malam ni. Sebab angin berhembus perlahan-lahan dah. Sepoi-sepoi dah. Kena. Okay, dan membawa kesejukan pada umat manusia. Dalam kitab kata angin tu dia tiup perlahan saja dan memberi kesejukan kepada umat manusia. Kalau kita duduk dalam bilik pakai aircon macam mana? Tak apa, semua kita tengok kat tingkat kita boleh nampak. Dan pada malam tu semua, pada malam Lailatul Qadar tu tidak ada hujan. Tidak ada hujan semua. Kalau hujan dia tak kira, bukan. Itu bukan semua. Tidak ada hujan. Suasana malam sangat hening. Tak bunyi kereta bising, tak bunyi budak racing, tak bunyi budak rempit, perempit, tak bunyi horn, tak bunyi apa. Hening. Okay, suasana malam sangat hening, bahkan tidak ada anjing yang menyalak. Anjing pun tak boleh semua. Okey, Ustaz beritahu kenapa anjing tak boleh menyalak. Kalau anjing menyalak benda tu, nyanyi dia tuan-tuan semua, nyanyi dia. Okey, dan udara malam terlalu sejuk. Terasa sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Kalau kita keluar dari rumah kita nak rasa panas pun tak ada, kita nak rasa dingin. Itu dia punya cuaca, dia punya tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dan esok harinya baru kita tahu di mana matahari tidak bersinar dengan teriknya pada siang harinya dan udara terasa dingin. Ni esoknya. Tadi Ustaz beritahu malam. Pada esoknya matahari, orang Kelantan kata sebam, matahari tu keluar tapi cahayanya tak kalau kita tengok pun tak sakit mata.
Okey, Ustaz cerita sikitlah. Ni masa Ustaz dalam perjalanan daripada um, daripada mana? Daripada Lahore nak pergi ke Karachi. Ustaz kan, daripada Lahore nak pergi ke Karachi. Naik kereta api daripada Lahore bagian di Pakistan. Daripada Lahore nak pergi ke Karachi dah semua. Kita naik kereta api pada kita naik petang. Dia sampai malam dah. Dan malam tu bulan Ramadan. Pada masa malam tu Ustaz kan dah 10 terakhir dah. Jadi malam tu kita tak tidur lah, kita baca Quran apa semua. Dan kita pun target malam kita target malam tu. Dan tu kadang kita target sajalah tu malam. Tetapi dah kita pula dia kereta api di sana tuan semua bukanlah macam kereta api kita sleeping bus cantik dengan tilam tak ada papan skeping je. Skeping dululah Ustaz cerita tahun 90-an 95 dan 95. Jadi masa tu kereta api pun dia papan skeping kita tidur tak lain lah, kita baca Quran, kita zikir dan sembahyang sunat apa-apa kita buat dah, kita tidur sekejap, bangun sembahyang tahajud apa semua lah. Malam tu kita tak rasa apa, kita tak kereta api kan, ada kereta api aircon ada. Jadi pagi besok tu kita lepas sembahyang subuh tu kita tengok matahari memang tak ada cahaya, kita tengok matahari tak sakit mata. Dan masa tu di Pakistan awan tak ada semua, matahari memancar tapi sebar, orang kata sebar. Allah, semua dalam jemaah dalam dan kita berjemaah dalam gerabak kereta api semua nangis nak beritahu Allahu Akbar. Kita rasalah semua nangis Allahu Akbar, subhanallah. Jadi malam tu semua jemaah tak tidur. Kita sahabat ustaz semua tak tidur, daripada Malaysia ke, daripada Thailand ke, daripada semua tak tidur semua, orang Pakistan sendiri, orang India, orang Pakistan semua tak tidur semua. Tak tidur. Jadi kita tengok dah semua dia matahari, nampak jelas dia punya matahari tu memang kita tengok dengan mata pun tak pedih, tak ada rasa pedih. Mana? Jadi kenapa jadi gitu semua? Kenapa mata akal ini mengikut pengajaran ustaz ni? Malaikat turun, contoh kalau malam ni lah kita kata, malam ni Lailatul Qadar, malam ni Lailatul Qadar. Jadi malaikat masa masuk jam maghrib, malaikat dah turun dah. Malaikat dah pergi ke mana-mana orang yang berdoa, malaikat sampai kepada Allah Taala, terima semua, malaikat mengaminkan semua sampai dah subuh besok. Sampai subuh, lepas subuh tu malaikat pun naik. Lepas imam doa apa semua, habis saja subuh dan semua, malaikat pun naik. Situ dah tuan semua. Naik malaikat tu lah matahari tidak boleh tak memancar. Malaikat naik semua. Dan ada setengah ulama kata boleh kata 90% malaikat turun. Boleh kata dia kata gitulah. Kita nak bilang tak berani dan sadar tak bilang, tapi ulama kata 90% malaikat yang berada di langit dan semua mereka turun ke muka bumi. Mereka yang bekerja mereka turun ke bumi kerana nak meraihkan malam Lailatul Qadar. Inilah tuan semua. Jadi bila turun, di sini tuan semua kalau kita doa masya-Allah tabarakallah tuan semua, kita angkat tangan, air mata dah keluar dah semua dah. Hati kita akan lembut, hati kita sendiri pun akan lembut. Hati kita sendiri pun akan sayu, hati kita sendiri pun akan rasa touching lah, memang touching lah semua. Memang touching. Bau wangi semacam wangi. Dalam rumah kita kena bau wangi. Kadang kat masjid kita iktikaf, sekarang ni kita iktikaf masjid pun ada setengah masjid boleh, ada setengah masjid tak boleh kan. Jadi tak apalah kita iktikaf kat rumah. Bau wangi semacam bau wangi. Nak kata siapa pakai minyak wangi? Siapa yang semua pun wangi? Dia wangi semacam ni dah tahu semua. Dan ada setengah ulama kata malaikat naik, separuh bila malaikat naik pada lepas subuh naik, dan ada separuh lagi malaikat akan tunggu sampai habis sampai masuk maghrib pada hari itu. Pada malam tu lah tu kan, pada hari itu sampai masuk maghrib baru malaikat naik. Ada setengah kata macam tu juga. Jadi kalau ada setengah ulama kata kalau kita tak sempat malam tu, mungkin kita sempat lagi siang hari tu. Sebab tu kata kalau malam ni contoh kalau malam ni Lailatul Qadar kita tertidurlah. Ada anak murid ustaz mesej dia, ustaz tolong saya saya sedih. Kenapa saya sedih ustaz? Sebab saya tertidur semalam ustaz. Tak apa ustaz, jangan sedih. Insya-Allah ada. Jadi ustaz beritahu ada. Siang hari pun ada. Mungkin ulama ini ustaz dengar ustaz Azhar Hashim sendiri cerita, kata ada setengah malaikat, separuh daripada malaikat makin masih berada di siang hari, dia akan naik balik sehingga kan masuk waktu maghrib baru dia naik. Orang dah buka puasa baru dia naik. Jadi dia bawa juga doa-doa kita yang tak sempat semalam tu. Nak bila kasihnya, sayangnya Allah Taala pada kita semua. Jadi inilah peluang kita semua. Masa inilah peluang kita nak minta ampun dosa ampun pada Allah Taala. Sebab bulan inilah tuan semua Allah Taala akan hapuskan segala dosa-dosa kita semua. Kalau bulan lain tu semua Allah Taala ampunkan dosa kita, tapi catatan kejahatan kita tu ada di buku. Ada di buku tu semua. Dan besok bila dipersembahkan pada Allah Taala akan tanya lagi.
Dosa dah ampun, tapi Allah Ta'ala tanya lagi tentang kesalahan kita. Tapi pada bulan Ramadan ni tu semua, Allah Ta'ala hapus macam dia padam. Ibarat kita delete lah, delete terus. Delete terus langsung, kosong, tak ada kosong, tak ada dah. Sebab tu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Allah Ta'ala, Rasulullah beritahu banyak-banyak baca doa tu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita baca banyak. Afu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya pengampunan dia pada bulan ni. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala hapuskan. Inilah peluang kita. Dan ni kita ada masih lagi. Allah Ustaz, saya tak sempat Ustaz. Saya leka dengan kerja saya leka dengan masalah saya kena dah 20 hari saya dah terlepas ni. Macam mana? Sempat lagi. Sempat dah. Allah Ta'ala Maha pengasih. Nak beritahu semua ni. Allah Ta'ala kasih sayang Allah Ta'ala ni lebih daripada ni. Ulama' dia buat perbandingan. Sebenarnya tak boleh banding. Tak terbanding. Tapi buat perbandingan. Tunjuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba dia ni. Lebih pada 700,000 ibu-ibu kasih ibu pada anak dia. Nak beritahu Allah Ta'ala ni. Dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat, kepada hamba dia semua mengatasi kemurkaan dia. Kita pernah dengar cerita kan, kisah satu orang tu dah diheret oleh malaikat, dah sampai ke pinggir neraka dah nak rasa dah bahang api neraka. Tiba-tiba terdengar satu suara halus ya. Ya Allah, ya Allah, boleh tak aku nak bicara sekejap? Siapa engkau? Sebenarnya Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala dah tahu dah. Tapi nak buat cerita. Siapa engkau? Akulah bulu mata kepada si ni. Kenapa dia cakap lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Okey. Apa yang kau nak cakap? Bukan pernahkah kau berjanji yang siapa yang menangis kerana takut dan kau kerana takut, kerana menyesal apa semua, kau akan hapuskan dia daripada api neraka. Kau akan elakkan daripada kau tak ambalkan masuk neraka. Ya, betul. Sahih aku kata gitu. Maka aku menjadi saksi. Pernah orang ni menangis ni kerana takut pada kau, kerana sedih, kerana banyak dosa yang dilakukan kepada kau. Aku menjadi saksi. Maka apa tuan semua? Nak beritahu kasih sayang Allah Ta'ala ni mengatasi kemurkaan dia tu. Allah Ta'ala perintah suruh tarik tu. Heret. Tarik. Tak masuk neraka. Malaikat dah tarik semua. Tarik. Tapi kasih sayang Allah Ta'ala mengatasi kemurkaan dia. Maka wahai malaikat, kamu masukkan neraka syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kasihnya Allah Ta'ala kita. Hanya kita saja tuan semua. Kita buat Allah Ta'ala marah. Kita buat Allah Ta'ala murka pada kita tuan semua. Adina tuan semua, kalau boleh lah kita ambil peluang malam ni lah. Okey, malam ni Ustaz akan kongsi pada tuan semua. Okey, cara nak kita mudah je tuan semua, mudah je. Sama ada tuan nak sembahyang 2 rakaat ataupun tuan nak sembahyang 4 rakaat, tak kisah. Tuan-tuan buat mana yang mampu, jangan paksa. Kalau tuan rasa ngantuk sangat, buat dua je. Kalau tuan rasa okey, aku sihat ni, aku okey, aku minum kopi hantuah ke kopi hajebat kan, minum ke dan semua, pekat okey, tak apa minum kan. Aku rasa okey, buat 4 rakaat, tak apa, dah ada masalah. Cuma niat kalau sembahyang sunat, saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun yang 4 rakaat saja ke sembahyang sunat Lailatul Qadar. Okey, 4 rakaat kerana Allah. Ingat, kalau 4 rakaat tidak ada tahiyat awal. Itu maksud tahiyat ketiga dah. Maksudnya rakaat ketiga terus bangun. Jangan ada tahiyat awal. Bila? Apa nak baca buat kan? Tak ada tuan semua. Kalau saat pagi ni tuan tak mampu nak buat. Dalam kitab ni dia cerita gini dah. Dia punya surah nanti tuan tak kena hafal. Mudah je. Kuliah Allah tu aja. Paling best sekali kalau tuan nak buat, okey, rakaat pertama tuan baca ayat kursi 3 kali, Qul Allah 3 kali. Rakaat kedua ayat kursi 3 kali, Qul Allah 3 kali juga. Rakaat ketiga ayat kursi 3 kali, Qul Allah 3 kali juga. Rakaat keempat ayat kursi 3 kali, Qul Allah 3 kali. Jadi semua 4 rakaat tu ada surah yang anda baca. Kalau sembahyang sunat 2 rakaat, itu sama juga. Rakaat pertama ayat kursi 3 kali, Qul Allah 3 kali. Rakaat kedua ayat kursi 3 kali, Qul Allah 3 kali. Boleh juga. Tuan boleh buat begitu. Jadi tu yang paling mudah. Kalau ustaz dalam kitab ni, surah ni panjang. Jadi tuan tak boleh nak. Kita ni orang lemah tuan semua. Kita orang lemah, kita orang banyak dosa ni tuan semua, nak ngafal payah. Betul tak? Kita orang lemah, kita orang banyak dosa, nak ngafal payah. Jadi kita ustaz bagi yang mudah-mudah je. Mudah-mudah. Okay. Apa zikir dia? Zikir nak buat apa? Tak ada zikir. Kalau nak bagi zikir dia, Allah banyak tu semua. Dalam kitab ni, ya Allah banyak dia. Tuan-tuan buat dah baca dah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Oh, saya tak hafal doa tu, saya tak apa doa tu. Tak apa. Astagfirullahalazim. Buat sampai 1000 dah semua. Buat sampai 1000. Astagfirullahalazim. Biar ngalir air mata kita. Astagfirullahalazim. Ampun dosaku ya Allah. Hapuskanlah ya Allah. Insya-Allah tuan semua, Allah Taala akan hapuskan, delete terus.
Tak ada dah masuk. Kalau masuk dalam kalau kita dalam komputer, kita delete, kita send kepada dustbin kan. Kita hantar ke bin ke dustbin tu. Dustbin masih ada lagi tu semua. Masih ada. Kita boleh tengok lagi file tu. Tapi ni Allah Ta'ala delete terus. Dengan bin tu pun Allah Ta'ala delete. Bisa dia boleh bilang gitulah. Masih Allah Ta'ala delete sekali. Tak ada dah. Allah Ta'ala tak tengok dah tu semua. Dan orang yang memuliakan bulan Ramadan ni memang tu semua. Allah Ta'ala amat bangga tu semua. Dan Allah Ta'ala akan dia suruh kita berbisik dengan dia. Allah Ta'ala, Allah Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi zikir apa tuan-tuan? Tuan baca lah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Jangan boleh. Kalau tuan-tuan tahu zikir istinja, buat zikir istinja. Dia kalau tuan-tuan tahu zikir istinja, kalau siapa-siapa yang tak ada zikir istinja, tuan-tuan boleh buka Ustaz punya ni sini kan, dalam page bengkel rezeki ni ada tuan-tuan scroll dalam video, ada zikir istinja tu. Buat zikir istinja. Ada zikir istinja untuk terima daripada Tuan Guru Haji Omar, baca semua memang berkat tu semua. Tuan-tuan buatlah memang berkat. Betul berkat kan? Kalau boleh buatlah, insya-Allah. Istighfar 1000. Lepas 1000 kalau ngantuk tidur. Dan kalau tak ngantuk, tuan-tuan boleh teruskan dengan segala boleh apa-apa zikir. Kita kata tubna ilallah ka atau astaghfirullah innahu kana ghaffara ka astaghfirullah innahu ka Allah astaghfirullah innaka astaghfirullah innahu kana ghaffara, atau kita apa-apa tuan-tuan rabbighfirli wali walidayya, untuk mak kita, ayah kita boleh juga. Kita boleh wali masyaikhina, guru-guru kita, wali wali muslimin dan muslimat, kita boleh semua. Tuan-tuan buatlah apa-apa, dan insya-Allah tuan-tuan buat aja, insya-Allah tuan-tuan semua. Kalau kebetulan pada malam malam akhir ni tuan semua, tuan-tuan dapat letak keadaan masya-Allah, insya-Allah tuan dapat. Ingat, malaikat turun bila maghrib saja, malaikat turun dah turun, dah ada bersama. Dan sesiapa buat sembahyang, dan sebab tu saya kata kalau boleh tuan semua, mulai pada malam ni jangan sembahyang 8 tuan semua. Jangan sembahyang 8, sembahyang 20 tuan semua. Penat semua, ustaz penat, tadi ustaz ngantuk, memang ngantuk. Ustaz sembahyang anak cucu tu ngantuk, memang ngantuk tu semua. Ngantuk, letih. Ustaz dah tua dah, 60 lebih dah tuan semua. Ngantuk, letih kan. Anak kata ayah, kalau ayah letih, buat 8, ayah takkan buat 8. Sebab ramai ulama kata 8, sembahyang 8 bulan tarawih bukan tarawih. Sembahyang dia panggil qiyam saja. Sembahyang malam je. Sembahyang malam bukan tarawih. Tarawih 20 tarawih. Okey, kalau sembahyang 8 bukan. Inilah. Jadi ayah tak mahu, biarlah tak. Kalau paling duduk pula yang boleh duduk. Kita buat 8, kita buat 20. Bukan Ustaz nak bangga tak, tapi nak beritahu, nak bagi motivasi pada anda semua. Kita buat dah semua. Buat dah semua. Kita tahan. Ni aja. Ni masa ni dah semua. Masa ni insya-Allah. Okey. Apa tuan semua? Okey, manakah? Insya-Allah tuan semua. Dan kita ingat Ustaz bawa apa dah? Sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan solat pada malam Lailatul Qadar sebanyak 2 rakaat, dalam setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah 1 kali, ada surah-surah dia suruh baca. Ustaz tak mau ceritalah, dia surah tadi ada tuan pening maka Allah Ta'ala kan, selama dia mengerjakan sembahyang tu, akan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, dosa kedua ibu bapa kita. Masya Allah, tabarakallah. Serta Allah akan mengutuskan mereka untuk menanam untuknya pepohon di syurga. Tak sana. Penting. Kita sembahyang 2 rakaat saja semua. Kita sembahyang, lepas sembahyang tu kita baca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Di sini adalah hadis beritahu Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Allah takkan, maka selama dia mengerjakan sembahyang tersebut, dan juga dia membaca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih tu, Allah Ta'ala akan mengampunkan diri kita dan juga diri mak bapak kita dah semua. Kalau mak bapak kita dah meninggal, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan Allah Ta'ala naik derajat mak bapak kita. Kalau ayah mak bapak kita dah masih ada lagi dah semua, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa mak bapak kita. Dan juga Allah akan mengutuskan malaikat untuk menanam satu pokok untuk kita dalam mana? Di mana? Di dalam syurga, dengan membangunkan gedung-gedung dan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya, dan dia tidak akan keluar dari dunia sehingga dia pernah melihat. Maksudnya kita tak akan mati selagi kita tak tengok benda yang ditanam tu. Masya-Allah, tabarakallah semua. Ni Allah Taala, ni Rasulullah SAW cakap, bukan ustaz ni, dalam kitab kata ni. Selagi kita tak dapat tengok pokok-pokok, pohon yang ditanam tu, selagi tu kita tak akan mati tu semua. Ni sebab tu kita tengok ramai orang mati tersenyum bila malaikat datang dan nak tarik nyawa tu, masa dia tengok Allah, inilah pohon-pohon yang aku sembahyang pada malam Lailatul Qadar, yang Ustaz Syahrin beritahu, inilah pohon-pohon ni aku sembahyang tu dah 10 tahun aku sembahyang, 10 pohon ada. Masya-Allah, tu yang kita jadi senyum tu. Kita senyum, kita akan senyum.
Masya Allah, tu yang nanti mati dalam Islam, bila-bila kita mati dalam iman ya. Mati dalam iman. Senyum, Allahu Akbar. Inilah idaman kita semua. Idaman kita yang kita nak. Jadi Ustaz minta lah, Ustaz minta anak murid Ustaz semua dia. Semua anak murid Ustaz semua kalau boleh di samping itu doa juga. Jangan doa untuk kita saja, doa untuk lain. Astaghfirullah lil mu'minina wal minat. Jangan lupa dah semua. Ingat, astaghfirullah lil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat. Kita minta semua. Astaghfirullah lil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat. Kena ingat tu. Kita doa untuk orang lain juga. Sebab kita ada berapa ramai orang berapa bilion orang Islam di seluruh dunia dan semua yang mereka ni masih melakukan dosa, tapi kita mohon ampun ke atas dosa-dosa mereka dan semua, maka mereka akan doa untuk kita juga dan semua. Maka tuan-tuan semua kita akan dapat juga pengampunan daripada Allah Taala. Jangan lupa, jangan selfish, jangan penting di sini kita. Astagfirullahalazim, kita sorang-sorang je. Habis-habis sikit mak bapak kita, astagfirullahal mu'minin wa astagfirullahalazim wa li walidayya, tu je. Orang lain kita tak, adik-beradik kita tak minta doa ni. Kita kena minta doa semua. Jadi nak umum, astagfirullahal mu'minin wal minat wal muslimina wal muslimat. Kita minta insya-Allah. With